Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul, ucapan di bawah usul berkenaan perkara tadbir kerajaan, Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Keluang Yang Berhormat Tuan Liu Chin Tong. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Speaker. Saya amat gembira bahawa Kamar Khas ini telah jadi realiti dan saya akan menggalakkan rakan-rakan untuk melibatkan dalam proses ini dengan lebih kerap. Masalah judi haram kini menjadi bara masyarakat dan ekonomi semasa. Langkah lebih konkret dan bersepadu perlu disegerakan, terutama di kawasan Johor, di negeri Johor. Isu melibatkan perjudian haram yang menjadi premis perniagaan sebagai pusat menjalankan kegiatan tersebut kian membimbangkan masyarakat, khususnya di negeri Johor. Di daerah Keluang, contohnya, saya telah mengenal pasti 24 lokasi yang menjalankan kegiatan perjudian haram. Jumlah ini cukup membimbangkan berbanding saiz dan populasi atau penduduk di kawasan Bandar Keluang. Bahkan ia sudah menjadi rahsia terbuka, open secret di kawasan Keluang. Saya menyeru pihak berkuasa termasuk pihak PDRM, polis, pihak berkuasa tempatan dan Majlis Daerah Keluang untuk segera bekerjasama memantau dan menguatkuasakan undang-undang dengan tegas pada kadar segera. Penglibatan polis ni tidak nampak mencukupi. Di Parlimen, hal yang sama telah dibangkit berulang kali, bukan sahaja oleh ahli pembangkang tetapi oleh ahli-ahli kerajaan Barisan Nasional. Namun sehingga kini tiada sebarang langkah konkret yang telah diambil oleh pihak kerajaan. Dengan wujudnya rangkaian agensi di peringkat negeri dan persekutuan, permasalahan untuk melaksanakan operasi serta menguatkuasakan undang-undang seharusnya tidak akan timbul. Pada masa yang sama, isu perjudian haram ini tidak harus dilihat sebagai masalah yang melibatkan satu kaum tertentu. Sebaliknya, masalah ini adalah satu jenayah yang bersifat rentas kaum. Di Keluang, sebagai contoh, pelanggan kepada aktiviti perjudian haram termasuk dari kalangan orang Melayu, khususnya yang bekerja sebagai tentera di kamp. Keadaan ini cukup membimbangkan dan menyedihkan kita sebagai rakyat Malaysia. Hal ini secara tidak langsung mendatangkan kesan buruk terhadap ekonomi dan kepada sesebuah keluarga. Seterusnya membawa kepada permasalahan sosial yang lain. Logiknya, pendapatan boleh guna disposable income yang tu tiada dalam teks asal ya. Teks asal. Ya, ada. Ada. Ni semua ada dalam teks asal. Teks asal pada saya cuma habis di Peranggan di Keluang. Yang tu tak ada. Ada. Tak apalah ya. Teruskan ya. Logiknya, pendapatan boleh guna atau disposable income yang telah dihabiskan di mesin-mesin judi haram akan memberikan kesan buruk terhadap pendapatan isi rumah yang sepatutnya digunakan untuk memenuhi keperluan survival hidup sehari. Rancangan Menteri Besar Johor untuk melakukan transformasi ekonomi tempatan di semua daerah di Johor harus disertai dengan langkah membendung kegiatan perjudian haram. Selain mencambarkan inisiatif untuk meningkatkan ekonomi negeri, faktor-faktor lain yang boleh menyumbang kepada kegagalan dan merencapkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah seperti kegiatan judi ini jadi mesti dibanteraskan segera. Oleh demikian, pembasmian aktiviti perjudian haram ini harus jadi satu usaha dengan serta-merta, dan ini penting untuk memastikan masyarakat dapat hidup dengan tenang dan mampu mengekang dari berlakunya permasalahan dalam kehidupan seharian rakyat. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan saya minta pihak kementerian mengambil tindakan yang tegas dan bersepadu. Terima kasih. Yang Menteri, yang teks 2-3 para yang terakhir itu ada dalam sebagian daripada usul yang dikemukakan. Maknanya pihak pentadbiran Parlimen termiss. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Polis Diraja Malaysia atau PDRM sentiasa berusaha
keras untuk membenteras sebarang bentuk aktiviti perjudian haram dalam negara sehingga ke akar umbi. Walaupun operasi bagi melumpuhkan kegiatan perjudian dilakukan secara besar-besaran dan berterusan, namun aktiviti perjudian haram ini terlihat terus aktif disebabkan keuntungan yang diperolehi amat besar dan mudah yang mendorong sedikit-sedikit perjudian menggunakan pelbagai modus operandi untuk terus beroperasi dan mengelirukan pihak berkuasa. Antara modus operandi baru yang dikesan seperti berselindung di sebalik perniagaan yang sah atas nama Pusat Hiburan Keluarga atau PHK, mengubah lokasi daripada pusat komersial ke kondominium dan beroperasi di pinggir bandar dan kawasan pedalaman serta menggunakan media elektronik dengan menyebarkan short messaging services atau SMS atau melalui website bagi mencari pelanggan baru. PDRM juga telah meluaskan skop operasi pemberderasan mesin perjudian dengan kerjasama pihak kuasa tempatan serta lain agensi kerajaan yang berkaitan. Kerjasama penguatkuasaan terhadap premis perjudian turut melibatkan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Tenaga Nasional Berhad TNB dan juga pihak berkuasa air negeri. Tindakan pemotongan bekalan air dan air elektrik telah dilaksanakan bagi melumpuh aktiviti perniagaan sedikit ini. Selain itu, pihak PDRM telah mengenapasti beberapa laman website berunsur perjudian dan telah bekerjasama dengan serta-merta dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia atau SKMM untuk untuk menyekat perkhidmatan laman website yang telah dikenal pasti berunsur perjudian. Cadangan juga telah dikemukakan kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk mengkaji semula undang-undang berkaitan perjudian sedia ada agar sesuai dengan modus operandi perjudian terkini. Kaedah pencegahan juga telah dilaksanakan oleh PDRM dengan mengenalpasti individu atau sindiket-sindiket yang terlibat dalam kegiatan perjudian untuk diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah atau POKA 2013 serta juga Akta Pengubahan Wang Haram AMLAFA 2003. Bagi tahun 2014, ramai 14 individu telah diambil tindakan di bawah POKA dan pada tahun 2015 ramai 57 individu. Bagi tahun ini sehingga September seramai 37 individu telah diambil tindakan kerana terlibat dalam kegiatan penganjuran perjudian haram. Sebagai langkah tambahan, selain daripada operasi yang dijalankan secara berterusan bagi mengekang kegiatan perjudian ini sehingga ke akar umbi, KDN melalui PDRM juga telah mengambil tindakan seperti berikut. Yang pertama, KDN telah membentangkan nota makluman berhubung isu aktiviti perjudian haram pada Oktober 2014 dan pada Mac 2015 dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri bilangan 122 dan 123 dengan mengariskan beberapa cadangan penyelesaian dan kaedah pelaksanaan penguatkuasaan terhadap aktiviti perjudian haram secara bersepadu melibatkan pihak PBT, PDRM dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Yang kedua, melatih lebih ramai pakar judi di kalangan anggota penguatkuasaan untuk memudahkan mereka mengenal pasti dan mengkategorikan sesuatu aktiviti itu mempunyai elemen perjudian. Di samping itu juga ianya akan memudahkan proses mengungkapkan keterangan bagi tujuan pendakwaan di mahkamah. Meneruskan dan memperhebatkan lagi kempen-kempen dan ceramah kesedaran tentang kesan aktiviti perjudian yang telah diadakan sebelum ini dengan mensasarkan golongan remaja di peringkat persekolahan, dan program ini turut melibatkan pihak PBT, agensi kerajaan, NGOs dan syarikat swasta. KDN juga telah bersetuju atas cadangan mewujudkan caucus di peringkat parlimen yang akan dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri bagi membincangkan permasalahan perjudian ini untuk melihat kembali prosedur, akta atau undang-undang yang sedia ada bagi diperkemaskan lagi dalam tempoh yang terdekat ini. Merujuk kepada permasalahan perjudian bagi daerah Keluang seperti yang dipangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, tindakan penguatkuasaan sentiasa diambil oleh pihak PDRM dan juga agensi kerajaan yang lain. Statistik tindakan penguatkuasaan yang diambil adalah berbentuk berikut. Pada tahun 2014, sejumlah 214 serbuan telah dibuat dan seramai 504 orang pemain serta pengajo telah ditangkap.
sebanyak 544 mesin penjurian telah disita dan sejumlah Rm17.000 uang tunai telah dirampas. Pada tahun 2015, sejumlah 277 serbuan telah dibuat dan seramai 384 orang pemain serta pengajo telah juga ditangkap. Sebanyak 1.429 mesin penjurian telah disita dan sejumlah Rm127.000 lebih sedikit uang tunai telah dirampas. Pada tahun 2016 hingga September ini, sejumlah 239 serbuan telah dibuat dan seramai 530 orang pemain serta pengajo juga telah ditangkap. Manakala 1.733 buah mesin penjurian telah disita dan jumlah uang Rm31.000 ringgit uang tunai telah dirampas. Pihak polis memangnya berusaha keras untuk membasmi kegiatan penjurian ini sehingga dapat ditangani sepenuhnya. Namun demikian, usaha dan tindakan yang diambil oleh pihak polis melalui Ops Dadu yang dilakukan secara agresif dan berterusan tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa penglibatan daripada orang ramai dalam menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Di samping itu, orang ramai perlu menghindari aktiviti tidak sihat ini yang mempertaruhkan nasib untuk mendapatkan keuntungan tanpa berusaha yang akhirnya boleh membawa kemudaratan seperti berhutang dan terlibat dalam perlakuan jenayah. Aktiviti penjurian akan terus wujud jika ada permintaan daripada pemain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad. Ada yang berhormat? Masyarakat Dewan hari ini tangguhkan hingga jam 2.30 petang hari Selasa 18 Oktober 2016.